Presentation title: Crime Prevention Initiatives in Malaysia. Introduction. Crime affects all Malaysians regardless of race, religion, gender, or income levels. To protect our loved ones, we have set target to reduce crime levels significantly in order to live peacefully. Reducing crime is important for Malaysia to become a fully developed country. It is also important to reduce the number of crime because the fear of crime impacts people's quality of life, sometimes with devastating effects. Furthermore, crimes prevention is important because it has a substantial economic cost for the government and also to the victims of crime. Discuss about raising number of crime in the country. The Royal Malaysian Police RMP uses the Dam Index crime as a measure of the general crime situation in the country. Violent crimes constitute murder, rape, robbery with or without firearm, gang robbery, and causing voluntary harm or hazard. Unarmed robbery and vehicle theft are the highest reported crimes per 100,000 of the population in the KL and Selangor. Cybercrimes complaint increased by 99.5% to 20,805 last year from 10,426 in 2019. According to the crime statistics from the Department of Statistics Malaysia DOSM. Example for increase in immigration crime. The increased criminal case involving foreigners in Malaysia has raised concern. He highlighted the estimation released by the Malaysian Employees Federation MEF that the number of legal and illegal immigration in Malaysia may go up as much as 6 million. It becomes a norm to hear criminal case reported almost every day in the mass media involving foreigner workers. The criminal case like murder, rape, burglary, smuggling, drug trafficking, etc. Konten B. Tujuan ini sebenarnya bagi mengurangkan kadar kes jenayah di Malaysia. Contoh-contoh inisiatif Agensi Penguatkuasa Undang-Undang Immigration ialah bagi mengurangkan kebanjiran pendatang tanpa izin dan aktiviti perdagangan manusia. Di Malaysia, Jabatan Immigration juga bekerjasama dengan agensi lain melalui pintu terbuka bagi berkongsi tentang maklumat risikan. Hal ini kerana pendatang tanpa izin ini boleh menjadi salah satu faktor penyumbangan kadar kes jenayah. Dengan peningkatan ini, rakyat semakin prihatin terhadap isu keselamatan dan kesan terhadap kadar kes jenayah di Malaysia. Peningkatan pekerja asing memerlukan pelaksanaan dan penguatkuasa peraturan agar pekerja tidak melanggar atau melakukan sebarang jenayah. Selain itu, contoh inisiatif Agensi Penguatkuasa Undang-Undang PDRM juga memberikan sumbangan kepada pengurangan kadar kes jenayah. Perkara yang boleh dilakukan oleh agensi PDRM ialah mengadakan program pencegahan jenayah bagi memesrakan hubungan antara agensi PDRM dan juga rakyat. Selain itu, rondaan juga dapat dilakukan oleh PDRM. Akhir sekali, penyertaan secara sukarelawan masyarakat dalam membasmi jenayah dapat dijangkakan akan mengurangkan kadar kes jenayah. Konten C. Kepimpinan kerajaan di semua peringkat dikehendaki mewujudkan dan mengekalkan rangka kerja institusi untuk pencegahan jenayah yang berkesan. Pembangunan dan rangkuman sosioekonomi merujuk kepada keperluan untuk menyepadukan pencegahan jenayah ke dalam dasar sosial dan ekonomi yang berkaitan dan memberi tumpuan kepada integrasi sosial komuniti berisiko seperti kanak-kanak, keluarga dan belia. Kerjasama dan perkongsian antara kementerian dan pihak berkuasa kerajaan
pertubuhan masyarakat sivil, sektor perniagaan dan rakyat swasta yang diperlukan memandangkan punca jenayah yang meluas dan kemahiran serta tanggungjawab yang diperlukan untuk menanganinya. Kemampanan dan akuntabiliti hanya boleh dicapai jika sumber yang mencukupi mewujudkan mengekalkan program penilaian disediakan akuntabiliti yang jelas untuk pembiayaan, pelaksanaan, penilaian dan pencapaian hasil yang diwujudkan. Hak asasi manusia, kedaulatan undang-undang, budaya kesahihan undang-undang dan hak asasi manusia yang diiktirafkan dalam instrumen antarabangsa yang menjadi pihak negara anggota mesti dihormati dan semua aspek pencegahan jenayah dan budaya kesahihan undang-undang secara aktif digalakkan. Saling bergantung merujuk kepada keperluan untuk diagnosis dan strategik pencegahan jenayah nasional untuk mengambil kira jika sesuai hubungan antara masalah jenayah tempatan dan jenayah terancam antarabangsa. Prinsip perbezaan memerlukan strategi pencegahan jenayah untuk memberi perhatian sewajarnya kepada keperluan berbeza lelaki dan wanita dan mempertimbangkan keperluan khas anggota masyarakat yang terdedah. Konten D. Penglibatan remaja dalam jenayah akan dicegah melalui program kaunseling dan pendidikan. Pendekatan bersepadu yang melibatkan agensi seperti PDRM, Jabatan Pendidikan, Jabatan Kesihatan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat serta NGO dalam mendidik remaja mengenai seks, HIV, AIDS, penagihan, dada dan jenayah akan dilaksanakan melalui program seperti kempen keselamatan kanak-kanak dan perlindungan kanak-kanak. Kempen program pembimbing rakan sebaya sekolah akan diperluaskan untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling dalam kalangan pelajar kurang upaya. Program ini akan dilaksanakan melalui kerjasama pihak sekolah dengan lembaga penduduk dan pembangunan keluarga negara. Program penanaman dan kesedaran tentang pencegahan jenayah akan dilaksanakan melalui media sosial yang menyasarkan kumpulan berisiko tinggi. Sistem pemantauan bandar selamat akan memudahkan orang ramai mendapatkan maklumat jenayah di kawasan sekitar. Sistem itu akan mengintegrasikan pemetaan sistem maklumat geografi dengan data jenayah PDRM dan program bandar selamat. Selain itu, program Cyber Safe in School, program kerjasama antara KPM dan Cyber Security Malaysia akan dilaksanakan di sekolah dan institusi. Kesimpulan, Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia telah menyeru lebih ramai rakyat Malaysia untuk memainkan peranan aktif dalam aktiviti pencegahan jenayah dalam masyarakat. Naib Pengerusi Kanannya Tan Sri Lam Tai berkata penyertaan aktif boleh memupuk budaya membenci jenayah dalam kalangan anggota masyarakat dan mendidik orang ramai supaya tidak mengambil mudah keselamatan negara. Memang benar bahawa Polis Diraja Malaysia mempunyai tanggungjawab besar dalam pencegahan jenayah, tetapi penyertaan aktif masyarakat dan agensi penguatkuasa undang-undang lain akan mewujudkan bahagian penting dan kritikal dalam usaha pencegahan jenayah berkesan. Kesimpulan, orang ramai juga perlu membentuk sikap toleransi sifar terhadap jenayah yang akan terus berlaku selagi puncanya wujud dan orang ramai mempunyai kecenderungan jenayah.